Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Masli dari Unit Pendidikan Khas 2. Hari ini saya akan membawakan satu topik berkaitan disleksia. Jadi ada dalam kalangan anda yang pertama kali dengan disleksia. Secara amnya, disleksia ini adalah satu cabaran ataupun masalah pembelajaran. Ada yang sukar untuk membaca dan inilah yang membuatkan ada sebilangan kanak-kanak apabila berada di sekolah lambat untuk membaca, mengalami kesukaran dan itu mungkin antara tanda disleksia. Baik, sebelum saya meneruskan ke perbincangan pada hari ini, jom sama-sama kita saksikan satu kisah tentang orang-orang yang terkenal mengalami disleksia. Individu yang mengalami disleksia pada awalnya sering disalah anggap sebagai kurang cerdik atau malas akibat kesukaran yang mereka hadapi dalam pembelajaran seperti membaca dan menulis. Namun pada hakikatnya, mereka memiliki IQ yang sama atau lebih tinggi berbanding dengan golongan seusianya. Tanpa disangka, terdapat beberapa individu terkenal di Malaysia yang sebenarnya mengalami disleksia. Antaranya ialah Kapten James Anthony Tan, juruterbang yang pernah mencipta rekod dunia pada tahun 2013. Dengan usia yang baru mencecah 21 tahun pada ketika itu, dia berjaya menjadi juruterbang termuda yang terbang secara solo ke seluruh dunia melalui 21 negara dalam tempoh 50 hari. Vince Lau, seorang pelukis berbakat besar yang telah mengubah disleksia kepada kreativitinya menjadi sebuah karya seni. Dengan hanya menggunakan garis bercampur, dia mampu mengubahnya menjadi sebuah potret yang menceritakan kisah tersembunyi. Selain itu, terdapat juga beberapa figura hebat dan berjaya di dunia yang turut mengalami disleksia. Antaranya Alexander Graham Bell, Steve Jobs, Bill Gates dan Tom Cruise. Disleksia tidak seperti masalah pembelajaran yang lain. Untuk mengenal pasti kanak-kanak yang ada disleksia mungkin agak sukar kerana ini bukan masalah fizikal tetapi disebabkan oleh masalah kognitif tertentu. Jika mereka yang menghadapi disleksia, apa yang kita boleh nampak bukan sahaja kesukaran untuk membaca tetapi mungkin lebih daripada itu. Ada yang sukar untuk mengira dan untuk mengeja tetapi secara fizikal mereka adalah normal. Secara umumnya, masalah ini lebih ketara apabila penghidap masuk ke darjah 1 kerana kita dapat mengenal pasti kesukaran mereka untuk melakukan perkara seperti membaca, menulis dan mengeja. Menurut pakar perkembangan kanak-kanak Hospital Tuanku Azizah Kuala Lumpur iaitu Dr. Charlotte Jane Joseph, disleksia ialah gangguan pembelajaran yang memberi kesan terhadap keupayaan untuk membaca, mengeja, menulis dan bercakap. Bagi mereka yang mengalami disleksia, otak mereka memproses bahan bertulis secara berbeza sehingga menyebabkan kesukaran dalam pembelajaran. Orang yang mengalami disleksia mempunyai masalah memahami apa yang dibaca. Disleksia adalah keadaan neurologi dan selalunya genetik dan bukan hasil pengajaran atau pendidikan yang kurang baik. Ada ibu bapa yang ingat disleksia itu adalah satu penyakit. So, ianya bukan satu penyakit, ia adalah kesukaran untuk belajar membaca walaupun kanak-kanak itu diajar secara konvensional, mempunyai kecerdasan yang cukup dan diberi peluang sosial budaya. Disleksia merangkumi masalah pengejaan menggunakan fonologi iaitu manipulasi bunyi dan juga tindak balas visual pintas. Sehingga hari ini, punca sebenar disleksia masih belum diketahui. Namun, mengikut kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Mercer, Hammond and Hedges, secara teorinya, disleksia adalah disebabkan oleh keturunan iaitu genetik, biologi dan juga kematangan. Jadi, bagaimana faktor keturunan atau genetik ini boleh menyebabkan disleksia? Menurut Bradford, pada tahun 2001, dalam kebanyakan kes murid disleksia, terdapat beberapa orang ahli keluarga sama ada ibu bapa, adik-beradik atau saudara terdekat yang mengalami masalah yang sama. Ini menunjukkan ada tanda-tanda berkemungkinan disleksia berpunca daripada pengaruh genetik, iaitu disleksia boleh diwarisi. Namun begitu, darjah keterukan disleksia yang dialami mungkin berbeza. Kajian yang telah dijalankan oleh British Psychological Society pada tahun 1991 telah membuktikan bahawa disleksia disebabkan oleh kromosom 15, 1 dan 16 yang diwarisi secara turun-temurun. Biologi juga merupakan punca utama disleksia. Menurut Hammond and Hedges pada tahun 1996,
Secara umumnya, kanak-kanak disleksia disebabkan oleh sejarah kesukaran semasa dilahirkan, seperti lahir tidak cukup bulan, kekurangan oksigen semasa dilahirkan, atau kelahiran yang amat menyukarkan. Semua faktor ini adalah berkemungkinan menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan otak. Perkembangan sebahagian daripada kerosakan otak mereka menyebabkan kanak-kanak tersebut menghadapi masalah disleksia dan kerosakan ini adalah minimum. Menurut Mercy pada tahun 1997 yang menjalankan kajian secara perubatan iaitu klinikal mendapati pembentukan otak mereka mengalami disleksia adalah tidak sama seperti mereka yang normal. Faktor kematangan juga merupakan salah satu daripada kemungkinan punca disleksia. Menurut Hammond dan Hedges, pada tahun 1996, terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu dalam sistem saraf. Dan kebiasaannya, kanak-kanak lelaki lebih lambat matang daripada kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Oleh itu, masalah disleksia sering berlaku dalam kalangan lelaki dan kerap berlaku juga kepada pasangan kembar. Kanak-kanak ini akan mengalami masalah pembelajaran apabila berada di sekolah nanti. Selain itu, disleksia juga berlaku secara perkembangan atau pembinaan iaitu berkembang sedikit demi sedikit. Bahagian-bahagian tertentu dalam otak tidak berapa matang atau dengan kata lain pertumbuhannya tidak seimbang lalu menyebabkan bahagian otak yang mengawal bacaan dan ejaan tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Berlaku kecelaruan dalam dua hemisfera cerebral untuk menguasai kemahiran bacaan dan ejaan. Pada kebiasaannya, hemisfera kiri yang menguasai bacaan. Oleh sebab hemisfera kiri lemah, maka terjadilah keterbalikan huruf dan perkataan yang dialami oleh kanak-kanak disleksia ini. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di sesi soal jawab berkaitan punca disleksia. Soalan pertama, bagaimanakah faktor genetik dikatakan sebagai punca disleksia? Anda boleh menghentikan video ini dan menjawab soalan. Jawapannya, menurut Bradford pada tahun 2001, dalam kebanyakan kes murid disleksia, terdapat beberapa orang ahli keluarga sama ada ibu bapa, adik-beradik atau saudara mara yang terdekat mengalami masalah yang sama. Ini menunjukkan ada tanda-tanda berkemungkinan disleksia berpunca daripada pengaruh genetik iaitu boleh diwarisi.